Assalamualaikum semua, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kerana bersama kami di Dr. School Live on Columbia AG Facebook. Alhamdulillah sekarang sudah pun di dalam bulan Oktober, begitu cepat masa berlalu ya. Dalam bulan Oktober biasanya kita akan bercakap tentang kanser payudara sebab ini ialah bulan antarabangsa Breast Cancer Awareness Month. Ya. Jadi setiap bulan Oktober kita kerap mendengar perkataan mammogram, tetapi pernahkah anda terfikir apa sebenarnya kepentingan mammogram kepada kesihatan wanita dewasa? Kita memang perkataan mammogram ni ialah sesuatu yang memang bukan asing lagi, tetapi mungkin ada di antara kita yang belum pernah lagi menjalani mammogram. Jadi khas untuk mereka, kita ada bersama kita hari ini juru radiografi dari Columbia Asia Hospital Bintulu, Miss Limas Japo. Apa khabar Miss Limas? Baik. Sihat dia, orang jauh? Seberang sana. Okey, hari ini Miss Limas akan menunjukkan kepada kita prosedur untuk menjalani mammogram. Kerana ini ialah salah satu daripada area expertise ya Miss Limas. So I think kita boleh teruskan dengan menjawab soalan pertama, iaitu apakah sebenarnya mammogram? Silakan. Okey, sebenarnya mammogram ini adalah suatu pemeriksaan saringan sinar X-ray yang dilakukan untuk mengesan peringkat awal kanser payudara. Selain itu, melalui ujian mammogram, cadangan pemeriksaan seterusnya akan dicadangkan oleh doktor berdasarkan sekiranya imej mammogram tersebut mencurigakan. Okey. Tapi mengapa mammogram itu penting? Okey, mammogram itu penting sebab dia dapat mengesan kanser payudara pada peringkat paling awal, iaitu sebelum ketumbuhan dapat dirasai payudara sama ada oleh wanita itu tersebut ataupun doktor yang cek wanita itu. Okey, siapakah mereka? Sorry? Okey, dengan bersama-sama dengan pemeriksaan fizikal, mammogram telah terbukti sangat berkesan untuk menyelamatkan nyawa, terutamanya bagi wanita yang tidak menunjukkan ada masalah sebarang gejala kanser payudara. Okey, sebenarnya mammogram. Miss Limas, sorry. Miss Limas boleh ulang balik tak? Sebab tadi kita ada connection problem sikit, so terputus-putus, tak berapa dengar. Miss Limas boleh ulang balik tak yang sebentar tadi tentang kepentingan mammogram? Okey, kepentingan mammogram adalah kerana dia dapat mengesan kanser payudara pada peringkat paling awal, iaitu sebelum ketumbuhan dapat dirasai payudara oleh wanita tersebut ataupun doktor. Dengan itu, bersama-sama dengan pemeriksaan fizikal, mammogram telah terbukti sangat berkesan untuk menyelamatkan nyawa, terutamanya bagi wanita yang tidak menunjukkan sebarang gejala kanser payudara macam ada ketulan dekat payudara ataupun ada cecair dari puting. Itu semua kita dapat kesan sebelum benda ada gejala. Sebenarnya ada dua jenis. Satu yang kita selalu dipanggil screening mammogram. Yang kedua adalah untuk diagnostic mammogram. So screening mammogram kita akan panggil screening untuk mammogram biasanya kalau untuk mengesan kanser pada wanita yang tak ada gejala. Dan bagi diagnostik kita akan untuk buat bila pesakit tu dia ada gejala, so mungkin gambar dia lebih sikit daripada yang screening untuk mammogram lah. Okay. Gejala macam mana tu? Boleh explain sikit tak? Contohnya? Gejala dia macam ada benjolan atau ketulan dekat payudara, ataupun dia punya puting tu tenggelam, and then dia macam dia ada kemerahan payudara, dia boleh jugalah. Okey. Maksudnya sekarang kalau seorang wanita itu dia tak rasa apa-apa kalau dia buat macam self examination tu kan, yang setiap bulan tu, kalau dia tak rasa apa-apa tapi seelok-eloknya digalakkan untuk dia menjalani mammogram juga. Sebab memang mammogram ni sebab mammogram ni ialah sesuatu yang boleh detect
walaupun kita tak rasa apa-apa tetapi dia boleh detect adanya kanser payudara tersebut. Betul macam tu ke? Ya boleh. Ya tu Okey, tapi tapi yang dia berapa tepat kesan mamogram tu? tepat Maksudnya kalau kesan kita compare dengan ultrasound, sebab kita ada breast ultrasound kan juga, antara breast ultrasound dan mammogram, mungkin sebagai seorang wanita yang baru pertama kali baru nak menjalani sebarang ujian untuk kanser payudara. Jadi mungkin dia boleh faham perbezanya antara mammogram atau perlukah dia pergi ke ultrasound atau ultrasound saja, mammogram dua-dua ke macam mana? What's your advice untuk kita sebenarnya memang kalau dia tak tahu langsung baru first time nak pergi ni? sebenarnya kalau yang untuk mammogram ni selalunya kita akan cadangkan untuk semua wanita yang berumur berapa tahun dan ke atas digalakkan untuk menjalani ujian mammogram walaupun dia tak ada gejala. So daripada contohnya dia buat mammogram, kalau ada apa tu gambar dia mencurigakan, so mungkin akan radiologis atau doktor pakai X-ray akan suggest untuk buat ultrasound lah. And then bagi yang perempuan yang bawah umur 40, kalau untuk screening selalu doktor akan suggestkan untuk buat ultrasound saja. Okey. Ada sebab mengapa umur-umur tersebut, okey kita cakap macam ni lah, siapakah mereka yang memerlukan mammogram? Mungkin dari sini Miss Limas boleh bagi tahu kenapa umur sekian-sekian umur dicadangkan untuk buat, disarankan membuat mammogram dan sekian-sekian umur disarankan untuk membuat ultrasound. Kalau untuk yang siapa yang memerlukan mammogram, sebenarnya semua wanita yang berumur berapa tahun dan ke atas digalakkan untuk menjalani ujian mammogram. Sebab kalau pada peringkat umur ini, risiko mendapat parah payudara mula meningkat. Dan kalau yang perempuan di bawah 40 tahun yang untuk membuat mammogram ada juga yang tu, tapi yang itu terpulang kepada nasihat pada doktor. So maksudnya kalau doktor itu dia cek sama ada wanita itu ada risiko tinggi untuk kanser payudara, maksudnya dia ada sejarah keluarga yang ada kanser payudara. Mungkin doktor akan mempertimbangkan sama dia akan buat mammogram ataupun dia buat ultrasound. Itu adalah bergantung kepada saranan daripada doktor. Okay, sorry Miss Limas, tadi connection tu dia tak berapa clear sebab dah lah jauh kan kat pintu dulu. Okay, macam ni lah ya, kita jangan pergi dekat bab yang klinikal sebab itu nanti kita akan serahkan kepada doktor pakar. Tapi for as long as juroradiography is concerned, iaitu Miss Limas, kita mungkin boleh tanya tentang pengalaman Miss Limas. Apakah masalah yang Miss Limas selalu menghadapi apabila berdepan dengan setiap kali ada promosi untuk mammogram, mungkin rasanya macam tak berapa ramai yang datang atau orang takut nak datang, was-was. Jadi mungkin Miss Limas boleh share dengan kita apa yang menyebabkan wanita ragu-ragu lah secara umumnya. Kenapa mereka tak nak datang ke hadapan dan menjalani ujian mammogram? Ya, selalunya kalau untuk mammogram ni tak semua macam wanita dia sanggup datang untuk mammogram. Dia ada beberapa sebab. Mungkin satu adalah sebab malu, and then kedua mungkin dia sebab mammogram ini akan sakit sebab dia punya compression, and then ketiga mungkin wanita tersebut akan takut disebabkan jika contohnya dia kalau dia buat mammogram, keputusan mammogram tu nanti positif. And then keempat adalah disebabkan mungkin ada yang takut sebab mungkin ada dengar sebab mammogram ini dia ada radiasi, mungkin radiasi ini akan penyebab kepada kanser lah. Selalunya ada berapa sebab kenapa wanita takut untuk mammogram. Macam mana caranya Miss Limas boleh meyakinkan setiap wanita untuk pergi juga mendapatkan ujian mamografi ini walaupun mereka ada masalah-masalah yang Puan Limas cakap tadilah. Okey, kita address ya yang nombor satu tadi, Miss Puan sekejap, sorry, Miss Limas ya? Miss ya? Okey. Okey, kita address yang nombor satu tadi, Miss Limas cakap berkenaan dengan malu. Jadi ramai wanita yang diorang tak nak menjalani ujian mammogram ini kerana mereka rasa malulah. Yalah sebab kita nak kena payudara, sesuatu yang sulit untuk wanita.
Jadi macam mana Miss Limas nak meyakinkan wanita di luar sana supaya jangan malu? Ini ialah bab kesihatan. Kalau kita meyakinkan, kita akan bagi tahu yang sebenarnya kalau mammogram tu cuma juru X-ray, jurografi perempuan saja yang akan buat mammogram. And then dalam bilik tu cuma wanita yang tersebut, wanita itu dengan seorang juru X-ray perempuan lah. Biasanya selalu macam itu. Itu dia, okay. So bab aurat pun tak masuk ni, memang aurat pun clear, alhamdulillah, because dia dari pinggang ke atas kan. Okay. So bagus, itu sesuatu yang sangat meyakinkan lah. Okay, berkenaan dengan reason kedua tadi Miss Limas ada bagi tahu. Apa ya tadi, saya pun dah lupa dah. Berkenaan dengan sakit, yes. Mereka tak comfortable, rasa tak berapa selesa kerana prosedur yang kejap lagi Miss Limas akan tunjukkan prosedur tersebut. Mungkin apa nasihat dari Miss Limas untuk meyakinkan wanita datang untuk menjalani ujian mamogram walaupun akan rasa sedikit tidak selesa? Okay, sebenarnya bagi wanita-wanita mammogram prosedur sebenarnya dia tidak sakit, cuma dia rasa tak selesa. Cuma kalau sakit, mungkin ada sakit sikit disebab dia punya compression. Yang itu pun cuma kita akan sebentar saja kita akan kompres. Lepas ambil gambar dia akan automatic compression tu akan terbuka lah. So jangan risau lah. And then dia punya yang compression tu dia akan dikontrol oleh juru X-ray. Maksudnya setiap kita punya compression tu dia ada limit sendiri. So bukan suka hati kita akan kompres lah. Dia bergantung kepada kepadatan susu seseorang wanita itu. Maksudnya kalau susu dia dah padat, kita kompres, mungkin dia punya compression tu berbeza antara wanita-wanita lah. Bergantung dia punya payudara. Ya. Kalau wanita yang menyusu badan, dia orang boleh buat mamogram ke? So kalau yang untuk menyusu badan, selalunya akan doktor akan suggest untuk buat yang dia mammogram lepas dia berhenti menyusukan badan lepas 6 bulan lah. Dia akan lepas 6 bulan baru buat. You mean lepas 6 bulan berhenti menyusu baru buat mammogram? Lepas tu kalau dia diperlukan, mungkin doktor akan suggest untuk buat ultrasound untuk ganti mammogram lah. Terpulang kepada saranan daripada doktor lah. Oh, maksudnya bila tengah breastfeeding tu memang tak disyorkan untuk buat mammogram lah, betul? Okey. Apa lagi contoh-contoh di mana wanita tidak dibenarkan untuk membuat mammogram? Selain daripada breastfeeding, satu lagi? Contohnya kalau wanita itu ada kemungkinan mengandung, so kita tak galakkan untuk membuat mammogram lah, kecuali macam dia punya mammogram prosedur tu urgent, maksudnya request urgent, sebenarnya ada abnormality, doktor nak detect. So mungkin kita akan proceed berdasarkan nasihat daripada doktor pakar lah. Okey, untuk kita mengenali lagi tentang prosedur mammogram ni, I think kita kejap. Sebelum tu ada satu benda yang tadi Miss Limas ada sebut tau, yang last kali tu, bab kerana ada juga ura-ura yang mammogram ini ada radiasi dan sebagainya. Okey, macam mana Miss Limas boleh menentang kenyataan tersebut? Adakah ia satu kenyataan ataupun cuma berita palsu? Yang berita apa? Yang tadi kan Puan Miss Limas ada bagi tahu tentang salah satu sebab mengapa setengah-setengah wanita tidak mahu ke hospital untuk melakukan mammogram ialah kerana mereka rasa mammogram itu adalah sesuatu yang menyebabkan radiasi yang boleh menjejaskan kesihatan. Tapi memanglah mammogram tu radiasi kan, sebab dia pun bahagian radiologi. Tapi mungkin Miss Limas boleh bagi tahu kebaikan mammogram rather than harms. Apa yang sorry, I think Miss Limas pun dah faham dah. Sorry. Okey. Silakan.
Mammogram yang dia ada radiasi. So sebenarnya dia punya dos radiasi itu adalah sangat rendah. Kalau untuk sebenarnya dia sangat rendah dengan risiko yang kecil jika dibandingkan risiko bagi perempuan yang tidak menjalani ujian mammogram. Maksudnya dia lebih manfaat daripada radiasi yang kita dapat daripada mammogram. Jadi memanglah di sini kita kena timbanglah dia punya manfaat ya dengan manfaat, maksudnya mammogram ni manfaat dia lebih daripada radiasi kecil yang kita dapat. So sebab dia detect kanser awal. Betul ya. So kita jangan risaulah kan, sebab kalau kita nak fikirkan jika kita tak tahu tentang kanser dan tiba-tiba ada, tidak dapat mengesan, padahal kita boleh aja buat mammogram. Jadi itu adalah sesuatu yang kita kena jawablah, tanya tepuk dada tanya selera orang kata. Okay, good. Alright, next one. Siapakah mereka yang memerlukan mammogram? Tadi kita dah bagi tahu kan, Muslimah bagi tahu dia punya age group, tapi dan juga ada history dalam family. Sekarang I think kita teruskan sajalah dengan prosedur mammogram supaya tuan-tuan semua, perempuan semua yang faham tadi tentang kenapa Miss Limas kata ada wanita yang rasa tak selesa dan mungkin rasa sakit. Mengapa rasa sakit? Mari kita tengok prosedur mammogram supaya kita boleh faham. Okay, tengok slide kan? Okay, kita tengok slide yang pertama tentang prosedur mammogram. Mana slide ni? Okay, itu dia. Oh, bukan yang ni, kita tengok seterusnya ada gambar tadi, ada gambar. Okay, kita tengok dulu. Ni mammogram machine. Miss Limas bolehlah terangkan sedikit tentang mesin ni? Okay, ini yang mammogram machine yang kita ada di Bintulu lah, di Columbia Asa Bintulu. Okay. So mammogram machine semua sama? Dia macam dia lebih kurang sama, mungkin dia punya brand dan berbeza lah di setengah tempat. Okay, alright. Lepas tu sekarang ni apa yang kita sedang tengok ni? Okay, ini adalah prosedur mammogram yang biasanya dilakukan oleh juru X-ray wanita yang terlatih yang buat mammogram lah. So biasanya kita ada ambil dua gambar dari sudut berbeza, maksudnya dua gambar dari kanan, dua gambar dari kiri. Maksudnya biasanya kita ada 4 gambar lah untuk ini. Lag lah. Okay, ini adalah contoh macam mana gambar mammogram kita ambil lah. Dia ada gambar dari depan, dari atas ke bawah. Ini satu lagi gambar biasa kita ambil dari sisi lah. Okay, Miss Limas, mungkin kita boleh, kejap lagi baru kita cakap pasal promosi lah. Sebab saya rasa macam mungkin kita kena slow downkan sikit mengenai dengan prosedur mammogram. Mungkin tadi itu terlampau umum kan. So misalnya, katalah ada pesakit datang nak jumpa Miss Limas, cik saya nak dapatkan ujian mammogram. So what is the first thing yang Miss Limas akan bagi tahu? Okay, puan, mula-mula hari ini kita macam step by step. Cuba Miss Limas bagi tahu supaya it's very clear apa yang diorang boleh expect apabila mereka datang ke hospital Khalid Asia Bintulu untuk mendapatkan servis ini. Okay, biasanya kita akan sebelum buat mammogram tu, biasa kita akan tanya patient lah, sama ada patient ambil consent, sama ada patient tu kemungkinan mengandung atau tidak. So bila dia tidak mengandung, kita akan proceed untuk mammogram lah. First kita akan suruh patient tukar baju, kita bagi dia baju gaun hospital lah, and then kita suruh dia tanggalkan baju dari aras pinggang ke atas, and then kita bagi dia baju gaun tu, so tali dia dekat depan lah, so senang kita buat prosedur untuk mammogram. So biasanya masa yang dilakukan untuk ambil adalah dalam masa 20 minit. So biasanya prosedur ni kebiasaannya akan diambil dari 2 sudut bagi setiap satu payudara lah. Maksud yang saya cakap tadi, kita ada dua gambar dari kanan dan 2 gambar dari kiri. Okay.
Okay, lepas Mungkin patient tadi yang kita tunjuk tu, sorry, ya. Miss Limas, mesinnya macam mana? Because okay, kita kata ambil dari sudut yang berbeza, tetapi apa sebenarnya, macam mana caranya payudara itu boleh kita nak ambil gambar payudara tu macam mana? Mungkin mesin tu macam mana? Nak kena describe tu betul-betul. Dia Okay, mesin kita ni merupakan macam X-ray biasa ke, ataupun mesin ni merupakan ada dua apa namanya ni? Dua besi untuk mengepit. So it's okay because kita semua adults kat sini dan kita pun memang nak bercakap tentang fakta kan. So might as well kita tanya betul-betul. okay, lepas patient tukar baju, kita akan cek patient punya, kita ambil form untuk cek sama ada patient tu ada kebetulan ke tidak, and then bila dah ready kita akan bawa patient depan mesin mammogram, and then kita letakkan payudara wanita tersebut dekat dua celah plate plastik. Yes, okay. Kita position lah, lepas kita letakkan dua plate plastik tu, kita akan dia compress. So maksudnya kita akan guna yang compression dari atas tu sampai bawah. Kita compress and then bila dah cukup padat, kita akan buat dadahan X-ray. So okay. Kita tengok balik tadi yang slide tadi, boleh tak kita tengok balik slide? Okay. Ya, yang tadi Miss Limas sebut tu compression tu yang inilah. Ya, kita compress kan? Dari first gambar kita akan ambil dari atas ke bawah lah untuk gambar. And then bila kali kedua kita akan anglekan tiub pergi sisi, so kita akan ambil bahagian sisi. Okay. Berapa lama durasi ujian mammogram? Biasanya untuk keseluruhan gambar, kalau kita ambil 4 gambar tu dalam 20 minit lah. Tapi untuk kita compression tu dia beberapa saat saja. So maksudnya dia tidak lama lah untuk maksudnya patient tu rasa tidak selesa sekejap saja. Yalah. Biasanya mammogram ini diorang akan buat 12 kali lah. Kebiasaannya kalau macam satu package tu memang untuk 12 lah. 12, kecuali kalau patient tu dia ada surgery, so buang sebelah, so kita kena buat sebelah sajalah. Okay. Terima kasih banyak Miss Limas Jaafar dari Columbia Asia Hospital Bintulu, juru radiografi. Sekarang kita ada beberapa soalan yang diajukan dari viewers ya. Jom kita tengok. Didi Syam Ibrahim. Okay. Hi, good afternoon. Questionnya, if got breast implant, still boleh buat mammogram? Okay, apa pendapat Limas? Okay, kalau untuk breast implant kita memang akan buat, cuma ada cara mungkin berbeza, kita position lah, and then so yang penting patient tu sendiri kena bagi tahulah sebab dia memang sama ada dia ada breast implant ke tidak, sebab sekarang ni macam breast implant tu dia macam-macam jenis. So kalau yang silikon tu kita radiographer kita dapat detect lah. Kalau yang untuk injection tu macam injection lain tu kita tak dapat detect kecuali patient tu bagi tahu, ataupun lepas kita ambil gambar, kita tengok gambar tu dia ada berbeza sikit daripada yang gambar normal breast tissue lah. I see, okay. Yelah, sebab kalau tak bagi tahu dan tak nampak, nanti boleh pecah pula ya dekat dalam. Tapi yelah, sebab dia press kan macam tu. Okay, so that's about breast implant. Kalau dia ada implant, dia kena berterus terang. Ya, compression dia akan berbeza untuk implant. Okay, alright. Next one dari Miss Gloria Jackson, bila masa yang sesuai untuk membuat mammogram? Ini satu soalan yang baik. Mungkin adakah selepas period atau sebelum period ataupun anytime? So biasa kita bagi wanita yang masih datang head, kita kalau seorang yang macam yang terlalu risau, rasa macam kurang selesa waktu buat mammogram, kita suggest dia buat 1 minggu selepas datang head lah. Maksudnya sebab 1 minggu lepas datang head tu kita punya payudara tu dia kurang padat dan kurang sensitif lah. So bila buat mammogram kita rasa tidak selesa tu ada kurang lah. Ya. Kalau mereka yang menopause, menopause tu anytime dia boleh buat. Contohnya kalau dia punya selagi dia punya payudara tu tidak membengkak ataupun keras lah, dia boleh.
Mammogram ni ada tak macam had jangka umur? Sekiranya wanita itu mungkin 70 lebih, 80 lebih, masih kena juga buat mammogram ke tak payah? So selalunya kalau doktor macamnya doktor suggest dia macam selagi macam dia as long as dia nak survive, so dia boleh buat mammogram. Ya. Okay, itu semua kita ikut pendapat doktor lah, doktor yang akan diagnose lah kan? Yang doktor yang advice lah. Ya. Okay, alright. We have a question dari Miss Sakira Lomilon. Hai, mau tanya apakah kesan-kesan sampingan selepas membuat mammogram? Selain dari sengat. Okay, apa kesan-kesan sampingan selepas mammogram? Dia sebenarnya dia tak ada kesan sangat. Kesan cumanya adalah radiasi yang rendah lah. Macam kita cakap tadi, dia punya apa tu? Radiasi itu radiasi yang kita dapat dari mammogram tu adalah sangat rendah risiko berbanding jika kita tidak menjalani ujian mammogram. Sebab jika kita tidak menjalani ujian mammogram, risiko kita kepada kanser payudara adalah sangat tinggi. Tapi memang kita tak payah makan ubat dan sebagainya lah. Bila habis tu habislah kan? Okay, kalau you rasa macam ada orang yang macam tak tahan sakit tu, dia boleh ambil ubat lah. Boleh ambil ubat Panadol ke, ataupun dia boleh jumpa, dia boleh jumpa doktor dia ataupun tanya pendapat doktor dia. Kita mungkin lain orang bergantung kepada saiz payudara masing-masing. Ya, gantung pada sometimes orang kan dia punya payudara tu sangat sensitif, so mungkin dia ada macam tu lah. Okay. Dan seterusnya satu soalan dari Grace Bingbing. Kenapa dua belah breast tak sama besar? Is it normal? Okay, yang ni saya tak sure kalau ini satu soalan untuk juru radiografi, tetapi mungkin pendapat Miss Limas? Pendapat sahajalah. Selalunya pada pengalaman. Ya, selalunya kalau saya buat mammogram, ada kemungkinan wanita tu sebelah akan ada besar sikit lah. Bukan yang perbezaan yang sangat tu lah, tapi memang sebelah ada besar sikit macam tu lah. Ya, biasa yang tu kalau ikut kita punya memang dia normal lah. Ya, normal. Okay. So maksudnya macam dalam pengalaman pengalaman Miss Limas ni memang biasanya kalau tengok payudara wanita tu memang tak sama saiz lah. Kebiasaan. Kebiasaan macam tu lah sebab kadang wanita tu cakap macam kadang dia breastfeeding sebelah saja. So mungkin yang sebelah saja tu akan besar lah sebab dia selalu kalau breastfeeding tu yelah itu memang normal. Okay, alright. So anyway, the last question dari Miss Gloria Jackson, adakah mammogram lebih accurate dari ultrasound breast? Okay, apa pendapat Miss Lim? Okay, ataupun haruskah seseorang itu melakukan kedua-duanya sekali? Okay, untuk mammogram dia sama ada lebih akurat pada ultrasound. Sebenarnya untuk mendiagnos yang kanser payudara, mammogram yang adalah apa kita panggil dia gold standard. Maksudnya compare to ultrasound lah. Maksudnya kalau umur 40 tahun ke atas tu kalau boleh jangan skip untuk main mammogram lah. Sebab dia untuk compare dengan ultrasound dia lebih untuk senang untuk detect kanser payudara sebab dia kalau dekat macam mikrokasifikasi tu dia dapat mammogram, tapi bila dekat ultrasound kita tak dapat tengok sebab yang salah satu sifat mikrokasifikasi tu dia macam yang dia akan ada bila dia di sekeliling yang tumor yang ada lah. So bila ultrasound kita tak dapat tengok mikrokasi. Untuk Maksud Cik Limas tu apa yang membuatkan yang paling tepat yang aku nak cakap based on the accuracy tu terpulang kepada umur seseorang. That means kalau dia 40 ke atas dia harus membuat sekian-sekian whether it's ultrasound atau mammogram. Tetapi jika dia 40 ke bawah, ia adalah lebih bagus lagi untuk menjalani mammogram dan sebaliknya. So it's not like one size fits all lah. Dia bukan bermaksud mammogram sahaja yang paling tepat atau ultrasound sahaja yang paling tepat. It depends on umur. Dia kadang-kadang dia bergantung lah. Kita akan biasanya kalau patient yang nak screening buat mammogram, dia buat mammogram. And then kalau
dari gambar mamogram tu radiologis atau doktor pakai X-ray dia akan menilai sama ada pasien tu perlu buat ultrasound ke tidak. So kalau perlu dia akan buat ultrasound lah. So the Ataupun first step is mammogram lah. yang 40 ke atas, tapi kadang-kadang yang dia pun bergantung kepada wanita tersebut. Kadang sekarang kita screening kan, kadang diorang boleh pilih terus buat mamogram dengan ultrasound. Boleh juga. Okey, antara dua tu mana yang disyorkan untuk wanita buat pertama kali jika dia 40 dan ke bawah? Kalau untuk 40 tahun ke atas ke? Okey, okey ke atas. Kalau 40 tahun ke atas kita akan mamogram apa Okey. tu? Kita mesti buatlah. Digalakkan. Jika 40 tahun ke bawah digalakkan juga ke buat mamogram ataupun ke bawah yang selalunya kalau dia selalunya akan doktor akan suggest buat ultrasound. Kecuali kalau contohnya kalau wanita itu berumur 35 hingga sampai 39, contohnya dia ada sejarah apa tu? Sejarah keluarga yang ada kanser payudara, mungkin doktor mempertimbangkan untuk mamogram. Tapi itu terpulang pada penilaian doktor. Ataupun dia ada ataupun umur yang 35 hingga 39, dia ada gejala apa tu kanser payudara macam ada ketulan dekat susu apa tu dekat payudara, so doktor pun akan suggest untuk buat mamogram lah. Okey, katanya sekarang kejap kita ada lagi satu soalan dari Encik Ai Wee Chia. How to choose to go to mammogram or ultrasound? Saya rasa tadi kita baru je sebut berkenaan dengan ni. Ada apa-apa yang Miss Limas nak bagi tahu tak tentang ni? Macam mana seorang wanita itu tahu sama ada dia harus pergi dapatkan mammogram atau ultrasound? Umur tadi. Kena depend on your age lah. If you 40 and above, so need to do the mammogram first and then can do the both lah, ultrasound apa tu mammogram and breast ultrasound can also for screening. Okay. Sorry, kita buat rumusan lagi sekali. Jadi kalau kita 40 tahun ke atas, buat mammogram dulu. Kalau kita 40 ke bawah, kita buat ultrasound dulu. Betul tak? Okay. Sekiranya kita nak buat dua-dua pun boleh. Dan last of course kita terpulang kepada saranan doktor lah. So yang untuk yang screening tu kita panggil screening mammogram, maksudnya wanita yang berumur 40 ke atas tapi dia tak ada menunjukkan gejala. So kita akan galakkan dia untuk buat mammogram lah. Mammogram and then dia pula wanita tersebut juga boleh memilih untuk buat ultrasound. Kadang-kadang sekarang ni kalau wanita tu dia akan jumpa doktor dia macam doktor ONG, dia akan berbicara dengan doktor dia, so kadang-kadang doktor dia akan terus order untuk yang buat mammogram dengan breast ultrasound. Okay, alright. Jika ragu-ragu kita pulang kepada nasihat doktor lah okay. So saya harap semua telah jelas berkenaan dengan mammogram tadi. Miss Limas, saya dengar ada promosi dari Columbia Asia Hospital Bintulu bulan ini tentang mammogram. Mungkin Miss Limas boleh bagi tahu sikit tentang promosi ni? Apa promosinya dan sampai bila? Okay, sempena bulan kesedaran kanser payudara ni kita ada buat dua program. Satu program kita buat pada 24 hari bulan Oktober 2020. Maksudnya kita ada pendaftaran untuk subsidi mamogram PPKN. Maksudnya ada klinik Nur Sejahtera PPKN Miri akan datang sini. Tolong kita register waktu itulah. Sebab and then siapa berminat boleh hantar nama pada Columbia Asia Bintulu. Dan perlu datang juga pada 24 hari bulan itu untuk register. Yang mammogram tu kita akan buat appointment lah lepas tu. Okay. Untuk dapatkan detail selanjutnya, kita syorkan para penonton sekalian untuk like Columbia Asia Facebook supaya menjadi follower lah. Dengan ini kita akan dapat sebarang maklumat tentang promosi-promosi, termasuklah promosi mammogram di bulan Oktober ini dari Columbia Asia Hospital Bintulu Okay. Dari itulah ada package. Okay, kita baru tadi sebut tentang package. So alhamdulillah sekian sahaja kita punya perbincangan untuk hari ini dari Miss Limas bin Caput. Terima kasih banyak. Ada apa-apa lagi nak tambah?
Okay. Oh, kita ada apa tu? Yang sekarang ni kita ada apa tu promosi juga untuk bulan Oktober. Maksudnya kita ada buat apa tu? Offer price untuk mammogram dan ultrasound. So dalam RM69 untuk setiap prosedur lah. Okay. So kita look out lah for all this information ya. Jadi jangan lupa like page Columbia Asia Facebook dan kita look out for the poster nanti. Lagi jelas ada segala details dekat situ. Okay. Alright, bye Miss Lima Siapo. Bye semua. Assalamualaikum.